Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Untuk hari ini kita akan belajar berkenaan dengan sukatan sertakan data terkumpul bab yang ketujuh dalam matematik tingkatan 5. Okey. Apa yang kita akan belajar hari ini, kita akan tengok dulu standard kandungan 7.1 sertakan. So, apa yang kita akan belajar hari ini? Yang pertama adalah saiz selang kelas, macam mana untuk mencari saiz selang kelas, mencari had atas had bawah, titik tengah, sempadan atas dan sempadan bawah, membina histogram dan juga membina poligon kekerapan. Okey, kita akan tengok dulu saiz selang kelas. Macam mana kita nak mencari saiz selang kelas data yang tak terkumpul. Okey, rumus bagi saiz selang kelas, apa yang perlu kita ada adalah nilai data terbesar tolak nilai data terkecil bahagi dengan bilangan kelas. Kita akan tengok contoh terus ya. Okey, so diberi kepada awak ini adalah data yang tak terkumpul. Okey, so soalannya tentukan selang kelas yang sesuai supaya bilangan kelas menjadi 6. Okey, so kita ada rumus untuk mencari saiz selang kelas dan kita perlu cari dulu nilai data terbesar. So dalam data ni nilai data terbesar adalah 173. Manakala nilai data terkecil adalah 145. Cara penyelesaiannya adalah senang sahaja, okey. So 173 nilai data terbesar tolak dengan nilai data yang terkecil bahagi dengan dia nak berapa kelas? Okey, nak 6 kelas. So kita akan bahagi dengan 6 kelas. So awak akan dapat nilai 4.7. Yang mana kita akan ambil nombor bulat sebagai jawapan. So 4.7 hampir pada 5. So jawapannya adalah 5. Seterusnya kita akan tengok had atas dan juga had bawah. Masih lagi menggunakan data yang sama. Okey, diberi kepada awak. Sekarang ini adalah saiz selang kelas yang kita cari tadi. Okey. So 145 hingga 149, 145 hingga 149 saiznya adalah 5. Okey. Ada 5 nilai kat sini. 145, 146, 147, 148 dan 149. Okey, ada 5. Dan biasanya soalan akan bagi kepada awak selang kelas. Ini kita panggil selang kelas lah. Bukan saiz selang kelas ya. Ini adalah selang kelas. Saiznya tadi yang kita cari adalah 5. Okey. So, soalan boleh minta kamu cari saiz selang kelas. Ataupun soalan minta kamu lengkapkan selang kelas bila mana dia bagi sahaja yang pertama, selang kelas yang pertama saja. So, yang bawah ni, yang kedua, ketiga, keempat dan kelima, semua ini kosong. So, kamu kena isi tempat kosong. Tak ada masalah. Yang penting kita tahu saiz selang kelas. Okey. So untuk dapatkan nilai had bawah dan had atas. Untuk dapatkan nilai had bawah dan had atas, kita tengok yang di bahagian depan akan jadi had bawah. Manakala yang di bahagian belakang nombor ataupun kalau kita tengok kat sini contoh yang ada 170 akan jadi had bawah, 174 akan jadi had atas. Okey. Had bawah, had atas. Di bahagian depan ini kita panggil sebagai had bawah dan di bahagian belakang ini dipanggil sebagai had atas. Kalau terlupa nombor nilai yang kecil berada di bawah, nilai yang besar berada di bahagian atas. Okey. So itu cara kita nak ingat had bawah dan had atas. Tengok pula titik tengah. Okey, titik tengah. Rumus untuk titik tengah, had bawah tambah had atas bahagi 2. Masih lagi kita akan gunakan data yang sama sampai kita dapat mencari ke semua nilai-nilai yang penting untuk kita membina histogram dan juga poligon kekerapan. Okey, kita ada kita ada selang kelas, kita ada had bawah, kita ada had atas dan untuk mendapatkan titik tengah, had bawah tambah had atas bahagi dengan 2. Yang mana had bawah 145 ditambah dengan 149 dapat jawapan, awak akan bahagikan dengan 2. So inilah cara pengiraan bagi untuk mendapatkan titik tengah. Okey, so pengiraan ini tak perlu ditunjukkan dalam sebagai jalan kerja, tak perlu ya. Kita terus dapatkan nilai. So kalau soalan sebelum ni ataupun peperiksaan SPMK BSM untuk semua nilai titik tengah awak akan dapat 2 markah. Kadang-kadang awak akan dapat
dia bergantung kepada soalan. Kalau time tu, kalau masa SPM tu dia nak bagi 2 markah, dia akan bagi 2 markah ataupun boleh juga 1 markah. Boleh jadi 1 markah. Okey, bergantung kepada tahun menduduki peperiksaan tersebutlah. Okey. Yang seterusnya sempadan atas dan sempadan bawah. Berbeza dengan had atas dengan had bawah tadi. Okey. So sempadan atas dan sempadan bawah benda yang sama. So nilai yang lebih kecil itu akan jadi sempadan bawah, manakala nilai yang lebih besar itu akan menjadi sempadan atas. Macam mana pula kita nak dapatkan sempadan atas, sempadan bawah? Sedangkan had atas dan had bawah kita terus boleh ambil daripada selang kelas tadi. Yang ini kita panggil selang kelas. Ya, boleh diambil daripada selang kelas. Tapi untuk sempadan atas dan sempadan bawah, apa yang perlu kita buat untuk dapatkan nilai? Okey, so dia ada rumus. Sempadan bawah adalah kita kena ambil had atas kelas sebelumnya. Contohnya, ini had bawah, ini had atas. So, had atas sebelumnya. So, nombor yang sebelum 145 akan jadi 144. So, dan had bawah kelas itu. Had bawah kelas itu. So, ambil had atas sebelum dengan had bawah kat sini. Okey, tambahkan dan jadi 2. Okey, kita tengok contoh yang saya ambil. Kita rujuk kepada yang ini, 164. Saya ambil kat sinilah. Okey, supaya awak nampak. So, kita akan ambil had. Kita nak tahu sempadan bawah di bahagian sini. So, kita akan ambil had atas sebelumnya. So, kita akan ambil 164. Okey, dan ditambah dengan had bawah yang ini, iaitu 165. Dan dibahagikan dengan 2, so akan dapat 164.5. Okey, manakala untuk mendapatkan sempadan atas adalah had atas kelas itu. So maksudnya kalau kita nak ambil kat sini nilai, untuk cari nilai sempadan atas di sini, kita akan ambil had atas ini tambah dengan had bawah selepasnya. Had bawah kelas selepasnya. So ambil yang ini dan yang ini, tambahkan, bahagikan dengan 2. Kita tengok Okey, so saya buat dengan color yang sama tu, maksudnya itu adalah sempadan atas. Okey, so 169 tambah dengan 170, dapat jawapan dibahagikan dengan 2, so akan dapat nilai sempadan atas. Tak ada masalah untuk dapatkan nilai yang ini, dia kata ambil had atas, kelas yang sama, dan tambahkan dengan had bawah selepasnya. So maksudnya 174 yang selepasnya akan jadi 175. So 174 tambah dengan 175 bahagi dengan 2. So awak akan dapat sempadan atas. Nilai-nilai ini perlu awak tahu macam mana nak dapatkan nilai ini. Sebab nanti kita akan guna untuk bina histogram dan juga poligon kekerapan. Okey. Dan kekerapan longgokan yang terakhir sekali dalam melengkapkan jadual kekerapan. Okey. So, kita ada selang kelas, kita ada kekerapan. Saya harap awak masih lagi ingat macam mana nak mencari kekerapan. Kekerapan dikira berdasarkan data yang tak terkumpulnya. So, saya bagi contohnya 145 hingga 149. 145 hingga 149. So, nombor yang ada di antara 145 hingga 149. 145, yang ini 1, dan mana lagi? 148, 2. Tak ada kan? Okey, so itu sebab kita akan letak 2. So kita akan kira satu persatu dan jumlah kekerapan ini mestilah sama dengan bilangan data yang ada. So bilangan data kat sini adalah 20. Kita ada 5 baris, 4 lajur. So 5 dan 4, 20. Okey, so total ini mesti 20. Dan macam mana pula kita nak mengira kekerapan longgokan? Okey, so kekerapan longgokan diambil daripada kekerapan. Yang mana kita tambahkan, fahamkan konsep longgok ya. Fahamkan konsep longgok, so kita boleh kaitkan dengan kekerapan longgokan. Maksud longgok itu kita tambahkan. Apa yang dah ada ditambah, dilonggok supaya bila dah makin banyak dilonggok, so nilainya akan jadi makin besar. So macam mana kita dapatkan? Okey, yang pertama
Okey, so kita tengok dulu definisi kekerapan longgokan. Kekerapan longgokan ialah hasil tambah kekerapan semasa dengan jumlah kekerapan sebelumnya. Itu dari segi definisi. Mungkin ada yang tak faham lah. Okey, sebab panjang sangat kan. So, kalau secara simpelnya kita boleh tunjuk macam ni. Okey, so untuk dapat kekerapan yang pertama, kita tulis sahaja nilai yang sama. Okey, so untuk dapat kekerapan longgokan yang kedua, nilai ini, 2 tadi, ditambah dengan 3. Itu sebab dia kata hasil tambah kekerapan semasa tambah dengan jumlah kekerapan, hasil tambah jumlah kekerapan, ini yang semasa tambah dengan jumlah kekerapan sebelum. Okey, so 2 tambah 3 dapat 5. Dan seterusnya untuk dapatkan kekerapan seterusnya, 5 ditambah lagi dengan 6. So dapat 11. So dia akan jadi macam tu. 11 tambah 5 dapat 16. 16 tambah 3 dapat 19. 19 tambah 1 dapat 20. Okey. Cara pengiraan saya tunjukkan di bahagian tepi. Yang pertama kita ambil nilai yang sama. Kalau 2 kat sini, 2 lah sini. Kalau kosong, ini pun akan jadi kosong. So yang seterusnya 2 ditambah dengan 3. So dapatlah nilai 5. 5 ditambah dengan 6 dapat 11. 11 ditambah dengan 5 dapat 16 dan seterusnya. Saya harap awak faham berkenaan dengan cara nak mencari kekerapan longgokan. Okey, yang seterusnya. Kita dah belajar macam mana nak melengkapkan jadual kekerapan. So, seterusnya kita akan membina histogram. So, ini adalah contoh histogram. Contoh histogram ya. Histogram ni melibatkan graf yang berbentuk bar. Graf yang berbentuk bar. Apa yang perlu awak ingat? First sekali, kita akan tengok. Okey, seterusnya kita terus tengok contoh ya. Jadual kekerapan di bawah menunjukkan kelajuan kereta dalam kilometer per jam yang direkod oleh kamera perangkat laju di sebatang lebuh raya dalam suatu tempoh masa tertentu. Wakilkan data tersebut dengan histogram dan poligon kekerapan menggunakan skala 2 cm kepada 10 km per jam pada paksi mengufuk dan 2 cm kepada 10 buah kereta pada paksi mencancang. Okey, so keyword kat sini dia nak bina histogram dan juga poligon kekerapan. Okey, dalam satu graf awak ada 2 graf. Dalam satu graf ada 2 graf, faham tak? Dalam satu graf tu awak akan ada 2 bentuk graf. Satu histogram, satu lagi poligon kekerapan. Okey, so itu poin yang pertama. Poin yang kedua, dia nak skala 2 cm kepada 10 km per jam pada paksi mengufuk. Paksi mengufuk, ingat balik, mengufuk berada dalam kedudukan mendata. Ataupun kalau dalam maths ni, ia adalah paksi X. Manakala yang seterusnya dia nak 2 cm kepada 10 buah kereta pada paksi mencancang. So, paksi mencancang yang menegak iaitu paksi Y. Okey, so kita teruskan. Kita dah lengkapkan, saya dah tolong lengkapkan jadual yang mana awak perlukan titik tengah, sempadan bawah dan juga sempadan atas untuk membina histogram dan juga poligon kekerapan. Okey, dapat ya? Kalau dalam soalan sebenar, awak nak kena cari titik tengah, awak nak kena cari sempadan bawah, awak nak kena cari sempadan atas. Memang kena cari. Okey, dia tak akan dapat terus. Soalan biasa dia akan bagi 2 ni je. Dia akan bagi selang kelas dan juga kekerapan. Okey, ini selang kelas, ini kekerapan. Bilangan kereta itu adalah kekerapan. So, yang lain awak kena hasilkan ataupun awak kena bina jadual baru untuk tambah titik tengah, sempadan bawah dan juga sempadan atas. Okey, so yang seterusnya, apa yang perlu awak tahu bila dalam membina jadual ni? Yang pertama, lengkapkan jadual lah. Macam saya cakap tadi, kena lengkapkan jadual. Kenapa? Sebab dalam soalan dia hanya bagi sama ada selang kelas dan juga kekerapan. Selang kelas dan juga kekerapan, so awak kena lengkapkan titik tengah, sempadan bawah, sempadan atas. Dan seterusnya, tulis skala. Okey, maksudnya bila dah tulis skala tu, maksud awak dah start untuk membina histogram. Dah start untuk membina histogram ya. Dah start untuk membina graf. Okey, so skala. Ini paksi X dan ini adalah paksi Y.
skala yang diberi. Dia kata menggunakan 2 cm kepada 10 km pada paksi mengufuk. Biasa, kalau dalam graf kuadratik ke, awak nak kena lukis graf kuadratik, graf linear, graf kubik, awak akan terus ambil nilai ini 10, so awak akan letak 10, 20, 30, rujuk terus kepada skala yang diberi. Tapi untuk histogram dan juga poligon kekerapan dan ogive, nanti kita akan belajar juga ogive, tapi hari ini dua saja, histogram dan poligon kekerapan, sebab dia ada kaitan rapat. Okey, kita tak akan ambil 10 tapi kita akan ambil. Okey, so untuk histogram kita akan gunakan sempadan atas. Sempadan atas. Kita akan gunakan sempadan atas. Dan yang ini, Y ini merujuk kepada kekerapan. Kekerapan memang kita akan ambil terus kepada yang inilah. Okey, so kita akan ambil 10, 20, 30 dan seterusnya lah. Okey, so di bahagian sempadan atas yang saya kata tadi. Untuk histogram sebenarnya awak boleh ada 3 cara. Bukan 3 cara, 3 jenis nilai yang awak boleh letak di bahagian X, di paksi X, iaitu awak sama ada boleh menggunakan titik tengah, ataupun sempadan atas, ataupun selang kelas. Okey, titik tengah, sempadan atas, selang kelas. Boleh pilih mana-mana, tak salah. Tapi kalau dalam buku teks awak yang ditunjuk hanya satu saja, iaitu menggunakan sempadan atas. Hanya menggunakan sempadan atas. Okey, saya akan tunjuk dulu cara untuk dapatkan nilai ataupun cara nak membina menggunakan sempadan atas. Titik yang pertama ataupun senggatan yang pertama, skala 2 cm, so maksudnya dia ada 10 kotak kecil ya, 2 cm. Kalau rasa tak confident, awak boleh guna pembaris dan ukur 2 cm. Ukur daripada sini ke sini 2 cm. So awak akan dapat 10 kotak kecil yang sebenarnya ya. Kalau dalam kertas graf yang biasa. Ada beberapa jenis kertas graf, so berhati-hatilah. Sebab ada yang kotaknya besar, so bila kotak besar dia hanya ada 5 saja kotak dah cukup menjadikan ada kotak yang lebih kecil, dia kena ada 20 kotak baru cukup 2 cm. So itu kena hati-hatilah bila awak tengok kertas graf. Tapi yang standardnya, biasa yang standard yang dalam peperiksaan sebenar 10 kotak kecil itu adalah 2 cm. So kita akan mulakan kat sini dengan sempadan bawah yang paling atas. Okey, so 69.5 dan seterusnya kita ambil sempadan atas. Mula-mula sahaja kita ambil sempadan bawah dan seterusnya kita akan ambil sempadan atas. Okey, 89.5 sampailah habis 129.5. Okey, itu cara kita nak membina skala. Yang seterusnya dah tulis skala, dah cantik dah tulis skala, plotkan titik koordinat. Okey, plotkan titik koordinat. Tandakan titik tengah sebelum kelas pertama dan selepas kelas terakhir dengan kekerapan sifar. Okey, yang ini kenapa? Apa maksud dia tandakan titik tengah sebelum kelas pertama dan juga selepas kelas terakhir dengan kekerapan sifar? Okey, yang ini yang mana kita dah nak start membina poligon sebenarnya. Dah start poligon kekerapan. Okey, bila dah tulis skala, kita akan lukis histogram. Lukis histogram. Okey, kita dah boleh lukis histogram dah. Kenapa? Sebab kita dah lengkap dah maklumat untuk melukis histogram. Okey. So caranya kita akan tengok kekerapan tadilah. So di antara 69 ke 79, nilai keretanya adalah 5. Let's say ini 5. Okey. So 10. Tengok garisannya, garisan graf ataupun bar yang saya buat tu pada senggatan-senggatan yang dibuat. Ini senggatan kan kita panggil. Okey, senggatan. So yang pertama 69 hingga 79, 79.5 hingga 89.5 dan seterusnya. Okey, dia mesti berada di senggatan kotak tadi. Okey, kotak. Contohlah ni, ini saya letak tak ikut ni lah. Okey, ini contoh. Dan seterusnya yang ini kita nak plot titik koordinat ni. Titik tengah. Okey, untuk dapatkan poligon kekerapan, kita akan plot titik ni berdasarkan kita akan tengok titik tengah. Titik tengah kat sini.
Okey, kita akan rujuk titik tengah. Sebab poligon kekerapan, bila nak buat graf poligon kekerapan sahaja, kita akan memang menggunakan titik tengah. So, titik tengah pertama 74.5. So, 74.5 berada di antara ni. Di antara 69.5 hingga 79.5 di antara. So, kat sinilah dia punya koordinat yang pertama. Koordinat 10. Dia akan berada di tengah-tengah. Berada di tengah-tengah graf tadi. Berada di tengah-tengah histogram, kotak histogram tadi. Okey, so dan apa maksud dia kelas pertama dan kelas terakhir dengan kekerapan sifar? So, maksudnya graf yang awak dapat nanti akan tergantung. Untuk poligon kekerapan mesti jejak tanah. Okey, pijak tanah. So, awak kena tambah kat sini. Tambahkan saja biar dia pijak tanah. Di antara ambil yang 5 kotak yang pertama. Okey, pangkahkan. So, yang seterusnya ni pun pangkahkan kat bahagian bawah dan sambungkan. Okey. So, kita akan tengok yang the real one lah. Jawapan yang betul. Okey. Alright. Yang seterusnya, apa yang berlaku bila dah kita plot titik tu? Sebenarnya bila dah plot titik tu dah selesai lah. Kita punya graf. Okey. Lengkapkan graf. So, ini adalah histogram. Kita akan lukis macam ni dulu. Kita akan lukis yang ini dulu. Bila dah lengkap histogram, so jawapan akhir, ni saya dah tulis. Bermula dengan sempadan bawah dan berakhir dengan sempadan atas. Okey. Dan garisan untuk buat kotak-kotak tu mesti pada atas senggatan-senggatan yang kita buat, yang kita bina. Okey. So, dah lengkap lah. Ini adalah poligon kekerapan. Dalam satu graf. Akhir sekali, graf awak tu bukan kena buat 2 graf ya. Akhir sekali awak akan dapat awak akan dapat macam ni. Maksudnya dalam satu kertas graf awak ada 2 jenis graf. Satu graf histogram, satu graf poligon kekerapan. Okey. Kita tengok kat sini. Dia mesti pijak tanah. Cecah tanah. Tak boleh tergantung ya. Tak boleh tergantung. Okey, so dapatlah jawab. Lengkaplah awak punya graf. Okey, yang seterusnya. Apa kita nak buat? Okey, kita nak bina poligon kekerapan. So, bila nak membina poligon kekerapan, benda yang paling penting yang awak perlu ingat di bahagian paksi X ini mestilah menggunakan titik tengah. Yang ini macam biasalah, kekerapan ini kita merujuk kepada kekerapan sama ada bilangan pelajar, berat pelajar, apa-apa sahaja ya. So, tapi merujuk kepada kekerapan. Okey. Kita tengok contoh soalan. Jadual kekerapan di bawah menunjukkan masa dan dalam saat yang dicatat oleh 20 orang peserta dalam satu pusingan kelayakan pertandingan berenang. Wakilkan data tersebut dengan poligon kekerapan menggunakan skala 2 cm kepada 5 saat pada paksi mengufuk dan 2 cm kepada 2 orang peserta pada paksi mencancang. Okey, so means kat sini dia bagi tahu kamu kena buat poligon kekerapan. So, tak perlu buat histogram. Hanya ada satu graf sahaja. 2 cm kepada 5 paksi mengufuk dan 2 cm kepada 2 peserta. So, nanti awak akan buat graf awak macam ni. Kat sini 2, 4 dan seterusnya. 2, 4, 6, 8 dan 10. Tapi untuk paksi mengufuk, ini kamu kena letakkan titik tengah. Okey, kita tengok macam mana nak dapatkan. Alright, so ini penyelesaian dia. Kita ada data kita daripada 50 hingga 54. Data kita ada 50 hingga 54. Tapi sebab kita tak nak graf kita tadi tergantung, so kita akan tambah selang kelas ke atasnya. Selang kelas ke atasnya merujuk kepada selang kelas yang ada juga. So sebelum 50 adalah 49. So saiz selang kelas kat sini kita tahu ada 5. 50, 51, 52, 53, 54. Saiz selang kelas 5. So 45 hingga 49. Tak tahu boleh je tengok di bahagian sini ni. Contoh ni dia akan berulang je. Cumanya nilainya akan makin kecil lah bila ke atas dan bila ke bawah makin besar. Okey, so bilangan peserta sebab memang kita tak ada data pun untuk 45 hingga 49, kita akan letak kosong. Titik tengah kita tahu had bawah tambah had atas. Dapat jawapan bahagi 2. So, tak jadi masalah untuk dapatkan titik tengah dan juga yang di bahagian bawah sekali, last sekali. Sama juga graf tadi kan.
Untuk tak nak tergantung, kiri dan kanan mesti ditambah, mesti menyentuh pada paksi X, menyentuh tanah. So kiri dan kanan perlu ditambah nilai, diletakkan nilai kekerapan kosong-kosong, cari titik tengah. Okey, so macam mana grafnya nanti? Saya dah tunjukkan kat sini. So titik tengah dia kita akan start dengan, saya sambung balik kat sini, start dengan 47 lah. Sama juga 2 cm kepada 5 saat. So maksudnya awak ukur 2 cm, start 2 cm, maksudnya 10 kotak kecil, terus tulis 47 sampailah 77. So jawapan awak akan dapat macam ni. Okey, so dapat 47, 52, 57, 62, 67, 72, 77. Tengok, ini yang kita tambah tadi supaya poligon kekerapan ini tidak tergantung. Okey, tidak tergantung pijak tanah. Okey, so tambah selang kelas ini dah beritahu, tambah selang kelas dengan kekerapan sifar sebelum selang kelas pertama dan selepas selang kelas terakhir. Ni selang kelas pertama kita tambah dan selang kelas terakhir pun kita tambah juga selang kelas. Okey, so itu cara nak buat poligon kekerapan. So itu sahaja daripada saya. Terima kasih sebab menonton saya punya video dan saya mengharapkan semuanya faham. If kalau kata tak faham juga boleh, macam biasa boleh WhatsApp saya ataupun nak video call pun boleh, tapi maklumkan dulu ya. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga kita berjumpa lagi minggu depan.